Baik. Kemudian masalah yang ketiga berkenaan dengan tajuknya janganlah berdiri. Janganlah berdiri sehingga selesai qamat. Iaitu para makmum yang sedang duduk, janganlah berdiri sehingga selesai qamat. Habis yang berdiri nak duduk pula ke? Janganlah duduk pula, hanya nak tunggu je lah. Dan kata qil, dan ada pandangan kata hendaklah bangun qamat, bangun berdiri ketika Bilal tu berkata qad qamatis solah. Itu ada satu pandangan. Dan satu pandangan lagi kata jika seorang makmum itu orang muda dan kuat berdiri, macam tuan-tuan ni semua ya, muda dan ada yang pernah muda, hendaklah berdiri setelah selesai dari iqamah. Maksudnya kalau kita mampu, ya tak, orang dah habis qamat itu baru kita bangun. Dan jikalau ia lambat bangun, masalah dia lambat bangun, lutut dia ke, pinggang ke, ataupun kata orang tu tengah tu dia bangun dia penin kan, sebab dia punya jantung tak kuat ya, jadi dia bangun bangun gitu je, jantung dia tak pam kuat, darah tak naik, dia boleh tumbang. Jadi bangunlah dia ketika mana Bilal menyebut qad qamatis solah, qad qamatis solah kan. Contohnya kan kalau kita nak sembahyang Jumaat, sebelum sembahyang Jumaat ni kan khutbah dulu ya nak, kita pun duduk sila. Kebetulan pula khutbah hari tu panjang ya, udahlah panjang, imamnya banyak pula tu tersasul, jadi panjang lagi. Kita pun duduk lama, udah kebah, kaki dah tak berasa tapi kita tak rasa. Bila orang qamatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah, kita dah apa rasa tak boleh bangkit kan. Ketika itu jangan tunggu qamati solah lah. Ya tak? Belunjur awal lagi ya, supaya darah tu jalan dulu, kemudian baru kita bangkit. Ya. Baik. Tujuannya apa? Atau pada waktu yang ia mengetahui apabila ia berdiri tegak serentak dengan selesainya qamat. Jadi bila dia dah lurus itu ya, daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia dah kata ini kaki aku ni lambat ni, jadi dia pun melunjur dulu kan. Bila elok habis je dia pun goyang sikit, habis je la ilaha illallah, dia pun boleh bangun. Itu cantik lah tu ya tak? Jadi dia mula bergeraknya tu awal lagi. Baik. Tujuannya apa tuan-tuan? Supaya dia sempat bertakbiratul ihram, mengiringi takbiratul ihram imam. Imam dah Allahu Akbar, ya tak? Dia pun Allahu Akbar. Tak adalah imam Allahu Akbar, dia mula ringkat sebelah kaki dulu naik. Kan imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru dia boleh naik amin, kemudian dia bantai was-was pula ya, doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam dah rukuk dah ya tak, dia belum lagi. Ini kacau ceritanya ya. Jadi artinya di sini kita bangkit habis qamat ya. Jadi bila nak bergerak itu masing-masing punya kaki ya. Kalau dia kata hari ni okey ya tak, tekanan darah 120, bawah 80, cantik ya kan, rasa macam muda lagi Tapi kalau dia makan durian ya tak, tekanan dia 158 atau 160 ya tak. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah, bawah pula ada 95, dia kata ini kalau bangkit ni pening kan. Jadi dia kena slow bangkitlah slow. Okey, baik. Bab yang keempat, tidak sunat tahiyatul masjid ketika sembahyang sedang diqamatkan. Ini tak ada orang buat ni ya. Tak ada orang buat ya. Orang tengah qamat dia pula nak tahiyatul masjid. Ini satu hal juga. Dan kadang-kadang ya tak, ada kawan-kawan kita tu, dia bukan waktu itu, kita nak qamat, dia nak sembahyang sunat pula, sunat qabliyah
Ya, orang dah nak qamat dah tak ada dah. Ya, dah tak ada orang dah. Ya tak? Semayang. Bilal pun dah nak pegang mikrofon. Dia pun Allahu Akbar. Satu hal pula kerja menunggu dia. Ya tak? Duduk pula. Jadi sebenarnya tak cantik begitu. Jika seorang itu masuk ke dalam masjid dan tukang qamat sedang qamat, maka tidaklah disunatkan ia bersembahyang sunat tahiyatul masjid, kerana berpandukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu fala salata illa al maktubah. Artinya, apabila sembahyang telah diqamatkan, maka tidak boleh sembahyang melainkan sembahyang fardu itu je. Jadi sembahyang sunat lain tak boleh. Ketika dah diiqamahkan, janganlah ada nak sembahyang lain dah. Ya, baik. Tapi kalau dia dah angkat takbir macam mana? Ya, dia angkat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba orang pun qamat. Macam mana? Ya. Dia tak boleh berhenti sesuka hati dia menghentikan sembahyang ni tanpa uzur syar'i. Ini adalah berdosa hukumnya. Ya. Hendaklah dia selesaikan juga sembahyang itu dengan seringkas-ringkasnya. Artinya apa? Padan dia baca Fatihah, tak payah baca surah. Ya? Tak payah baca surah. Baik. Dan telah diterangkan lagi dengan demikian oleh Al-Muhaimili. Kemudian mengikut pandangan yang sahih, hendaklah ia tetap berdiri menunggu sembahyang. Demikianlah berkata pengarang kitab Al-Kifayah, dan berkata Al-Hanati dalam fatwanya, jika seorang masuk dalam masjid dan sembahyang sedang diqamatkan, maka janganlah dia berdiri, bahkan dia hendaklah duduk, dan apabila selesai daripada qamat itu, barulah ia bangun semula untuk sembahyang. Ada pandangan pula, dia kata bila masuk masjid, ya tak, duduk, ya, sehinggalah diqamatkan, ataupun kalau tak sempat tahiyatul masjid, duduk je. Ya, baik. Duduk di masjid ini, kita niat apa? Niat iktikaf kan? Lama mana kita nak, kalau kita ni nak iktikaf di masjid, lama mana perlu kita niat? Ya. Kalau kita masuk masjid, ya, walaupun kita sekadar hanya untuk menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, selama itu pun kita boleh dah niat iktikaf. Ya. Contohnya, ya, kita nak jumpa orang dalam masjid tu, ya, bukan lama pun, sekejap je nak tanya pasal kitab, ya. Kita pun masuk, kemudian kita tengok orang tu tengah berdoa, ya. Kita nak cakap dengan dia, kita duduk, ya tak, orang tu pun amin, kita duduk tu, terus pasang niat iktikaf. Ya, bukan perlu lama iktikaf ni. Ya, kalau dulu saya zaman budak-budak, ya, iktikaf ni kena lama, tidak. Ya, walaupun sekejap, ya, dia cukup untuk kita berniat iktikaf. Okey, baik.